Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12 ini merupakan satu peringatan Allah kepada kita lah ya. Baik, kita cuba tengok terjemahan dia dulu lah satu persatu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu-belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka kepala mereka terangkat ke atas. Waja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga dinding penghalang. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, lalu kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama sahaja mereka, apakah kami memberi peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan keampunan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Baik, kita cuba tengok pada ayat-ayat yang permulaan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang perihal golongan dan orang yang telah ditetapkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat-sangat takut ya, ibu-ibu dan ayah ya. Ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada mereka dengan satu takdir yang sangat dahsyat, iaitu mereka ini tidak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerasnya hati mereka untuk menerima hidayah, sehingga kan di sini dalam tafsir Ibn Kathir Allah disebut, dia kata Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengumpamakan orang yang telah ditetapkan kesengsaraan bagi mereka. Mereka tidak mahu menerima hidayah.
Sebab itulah hidayah ini merupakan nikmat yang sangat besar lah, terutama hidayah iman, hidayah Islam, ya. Berapa ramai dalam kalangan makhluk Allah, manusia ini hidupnya ramai, kan, yang Islamnya berapa ramai je. Yang Islam itu pun berapa ramai yang hidup dalam keadaan beragama. Ramai yang leka, ramai yang lalai. Di zaman baginda Nabi SAW, sebahagian besar daripada penduduk Quraisy di awal Islam, mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Sebab itu Allah memberi perumpamaan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Kata Ibnu Abbas kata apa? Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Dia umpama orang yang tidak menerima hidayah Allah ni bukan setakat tak nak terima, dia berkeras untuk tidak menerima. Sebab itu Allah memberi perumpamaan seolah-olah Allah memasang belenggu pada leher dan tangan mereka ini diletakkan di dagu, terdongak ke atas. Tak nak dengar hidayah Allah Subhanahu wa taala, tak nak dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum muqmahun, dan mereka dalam keadaan mendongak ke langit. Muqmih ni, orang Arab bila sebut muqmih ni, bila dia terlalu dahaga, dia minum air dengan terlalu rakus kan, sampai mendongak ke langit macam tu. Jadi tak nak dengar pun apa yang dibawa oleh Rasulullah, tak nak dengar pun apa nama hidayah daripada Allah, sehingga seolah-olah macam ni lah keadaan, tak nak dengar betul. Waja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka tu dinding. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka juga dinding. Fa aghshaynahum, lalu kami butakan mata mereka lah, tak nampak. Fahum la yubsirun, kan. Fahum fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka, yakni kami tutup penglihatan mereka dari kebenaran. Wa hum la yubsirun, dan mereka tidak dapat melihat. Apa kata Ibnu Katsir? Yakni mereka tidak mampu mengambil manfaat dari kebaikan dan tidak diberi petunjuk kepada kebaikan tersebut. Allah, ini yang kita risau, ya, ibu-ibu dan ayah-ayah, ya. Maknanya jalan agama ini merupakan jalan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah maknanya Allah tak nak bagi hidayah pada kita, Allah, kan, kita akan menjadi begitu keras hati kita, kita menjadi begitu kasar hati kita dengan agama, ya. Jadi bersyukurlah, ya. Sebab itu dalam slide saya ni saya letak pengajaran ayat yang pertama, bahalnya nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ni alhamdulillah kena banyak-banyak bersyukur, ya ibu-ibu, ya. Kita ni kebanyakannya hampir majoriti lah, lahir dalam agama, maksudnya lahir sebagai seorang Muslim, ya. Bayangkan kalau kita ni lahir bukan daripada mak ayah yang Islam. Berapa ramai daripada orang yang lahir bukan asal mak ayahnya Islam menerima hidayah Allah, kan. Tak ramai, kecuali mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita yang dah lahir dalam agama, kita jaga betul-betul lah agama kita. Jangan pula lahir dalam agama, masa lahir tu dengan agama mesti azan. Kalau tak azan, marah, kan. Azan, lepas azan tu kemudian itulah bila dah besar, bila dah ni tiba-tiba kita lari jauh daripada jalan agama, maka rugi sangatlah. Sebab itu kena selalu minta pertolongan daripada Allah supaya kita ni diberi hidayah oleh Allah. Dan kita dalam semayang tu kan, kita duk baca surah Al-Fatihah, kan. Kita duk ulang-ulang surah Al-Fatihah. Antara ayat yang kita ulang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ni ya Allah jalan yang lurus, jalan hidayah. Berilah kepada kami ni hidayah ya Allah. Selalu minta. Kemudian selain daripada kita minta hidayah tu, kita makna kena
minta supaya kita istiqamah di atas jalan hidayah tersebut kan. Sebab itu waktu kita baca Fatihah tu dalam semayang tu, biarlah kita rasa kita minta dengan Allah. Jangan pula waktu semayang baca Fatihah tapi tak tahu apa-apa. Tiba-tiba waladdallin, Allah rugi kan. Biarlah sekurang-kurang bacaan dalam semayang kita tu kita boleh tahu makna dengan, kata pun dengan penuh penghayatan lah. Sedar tak sedar waktu kita baca Fatihah dalam solat, Allah menjawab bacaan kita. Bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dalam satu hadis kursi, baginda Nabi menyatakan Allah berfirman, Allah membalas, hamadani abdi, sesungguhnya hamba-Ku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah membalas sesungguhnya hamba-Ku benar-benar memuji aku. Kan? Jadi sehinggalah dalam bacaan suratul Fatihah kita tu yang kita baca, Allah membalas Allah menjawab permintaan kita. Sebab itu biar kita rasa waktu kita kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, biar kita rasa kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjawab. Kan Allah kata, apa yang kamu minta aku bagi, apa yang kamu minta aku bagi. Allah. Jadi dalam semayang minta hidayah. Waktu kita duduk antara dua sujud tu kan. Duduk antara sujud kita baca apa ibu-ibu? Rabbighfirli, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah, warhamni, mintalah kamu kasih padaku ya Allah, wajburni, kamu tampallah segala kekurangan amal ibadah aku ni ya Allah, wahdini ya Allah, berilah petunjuk padaku ya Allah. Kita mungkin kadang-kala kita rasa kita ni dah betul tetapi belum tentu lagi sempurna. Jadi kita selalu minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sentiasa menunjukkan jalan kepada kita, menunjukkan jalan kepada kita. Selain daripada kita minta hidayah ibu-ibu, minta juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik tu apa pula? Kalau hidayah tadi seolah kita bagi dalam bahasa yang mudah, ialah hidayah ni keinginan untuk buat amal soleh, perkara yang baik, itu hidayah. Taufik tu apa? Taufik itu Allah memudahkan jalan untuk kita buat perkara yang baik tersebut. Contohlah, ramai yang nak ikut kuliah atau tadabbur Al-Quran kan. Jadi kalau ingin nak ikut kuliah tu tadi, itu makna kita dah ada keinginan yang baik. Makna kita dah ada hidayah untuk buat benda yang baik. Tapi dalam 100 orang yang ingin berada dalam majlis ilmu, semua nak, tapi mungkin yang sempat masuk, kita kata 50 orang, yang 50 lagi pergi mana? Yang 10 lagi memang nak, tapi ada masyarakat yang lain, ada keperluan lain, nak kena pergi klinik, nak kena itu, nak kena ini, contoh kata-kata kan, tak sempat dia masuk majlis ilmu. Jadi kita yang Allah bagi sempat ini, Allah bagi kepada kita dua, iaitu Allah bagi hidayah dan Allah bagi kepada kita taufik. Jadi kita kena patut wajib bersyukur. Sama juga baca Quran kan. Berapa ramai di kalangan umat Islam sendirilah yang berminat baca Quran. Katakanlah kita ambil dalam 100 orang, yang berminat nak baca adalah dalam 30 orang, kita katakan. Yang baki 70 lagi, mungkin tak berapa malas dia nak, sampai peringkat tak teringin pun nak baca Quran. Ada 70 orang tu, kita anggaplah tak teringin pun nak baca Quran. Maknanya tak ada hidayah untuk baca Quran. Kita yang 30 orang ni teringin nak baca Quran. Tapi dalam 30 orang ni agak-agak berapa orang yang boleh baca Quran? Maksudnya yang tinggi nak baca tu. Contoh kita kata, pagi ni dalam 100 orang ni, pakai kita buat ni lah, baca suratul Waqiah dah pagi ni. Jom kita buat dalam 100 orang tu, kita semua setuju. Tiba-tiba, yang ni kata, tak apalah, tak nak lah. 30 orang dia nak, contoh kan. Mana 30 orang dah ada hidayah. Dalam 30 orang ni, berapa orang yang boleh baca ni? Akhirnya tinggal 10 orang. ini contoh lah saya bagi. Maksud yang 10 orang ni apa? 10 orang ni mendapat hidayah dan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena bersyukur. Allah mempermudahkan jalan. Allah mempermudahkan jalan. Dan
Selain daripada itu, kita juga minta dengan Allah supaya Allah bagi istiqamah lah kita di atas jalan hidayah ini. Ya. Bukan senang. Sebab apa? Kerana dalam ayat ini kan, bila Allah tak nak bagi hidayah, Allah inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Kami telah menjadikan di tengkuk-tengkuk mereka tu belenggu. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ya. Sampai maknanya waja'alna min baini aidihim sadda, depan ada dinding, belakang ada dinding, fa abshaynahum, mata tak nampak, la yubsirun, tak nampak apa-apa. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu wahai Muhammad memberi amaran pada mereka ataupun tidak memberi inzar pada mereka, mereka tetap tidak beriman. Allah, bila Allah dah tak pilih untuk mendapat hidayah ni, macam mana pun tak dapat juga. Sebab itu kita yang Allah bagi hidayah ni, Allah bersyukur sangat, ya, bersyukur sangat. Kita dah dapat hidayah, kita bersyukur. Kita dah boleh buat amal soleh atas jalan hidayah tersebut, tambah-tambah lagi kita bersyukur pada Allah. Dan satu lagi, kita hendaklah sentiasa banyak berdoa supaya kita ini kekal di atas jalan hidayah. Antaranya sebelum daripada kita bagi salam tu, ibu-ibu sebelum bagi salam tu, masa tahiyat akhir tu kan, antara doa yang baginda Nabi pernah ajar pada kita, dan sebelum bagi salam tu kita baca tahiyat akhir, lepas kita selawat kat atas Nabi tu kan, kita ada beberapa doa kan. Salah satunya ya muqallibal qulub. Masing-masing hafal kan doa ni kan? Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku ini di atas agamamu. Tambah lagi kan, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Kita minta, kita dah ada petunjuk, kita dah ada taufik untuk buat baik, kita nak supaya istiqamah buat baik. Sebab tu jangan tinggal sebelum bagi salam tu baca, kemudian kalau kita nak berdoa pun selit-selitlah dengan doa ini, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku di atas agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, dan tetapkan hati di atas ketaatan kepadamu. Kalau lebih bagus lagi, kita doa juga untuk keluarga kita, kawan-kawan kita, dengan kita ganti sikit dia punya ganti nama tu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Jangan lupalah berdoa. Doa selalu supaya diberi istiqamah dalam ibadah. Kita tak naklah hari ni kita rajin baca Quran kan. Tiba-tiba dah hujung-hujung usia ni bertukar kita. Daripada pagi-pagi Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Start daripada hari pertama kita pencen sampai 5 tahun selepas kita pencen duk baca Quran. Masuk tahun yang ke-6 kita pencen berubah gitu. Pagi-pagi tumpas air, yo muskodai, berat. Jadi kita minta supaya kita istiqamah di atas jalan ibadah kita. Jadi ibu-ibu, dalam amal ibadah ni, kalau sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu nak buat benda tu banyak, kita buat sikit pun tak apa, tapi dengan istiqamah. Contoh kita kata kan, kita kalau pagi daripada lepas subuh ataupun lepas duha, kita pukul berapa kita nak letaklah pukul 9.30 kita sembahyang sunat duha, sampai pukul 10 tu kita free kan. Kalau kita rajin, kita kata bolehlah pukul 9.30, pukul 10 dapat dengar berapa line dah tu, separuh juzuk dah kita boleh baca kan. Itu kira betul-betul rajin lah.
Kalau tak mampu nak buat macam tu, mungkin kita boleh baca selepas duha tu 1 jam, 1 juzuk. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin susah nak istiqamah, kita kata kan. Jadi daripada kita tidak istiqamah, makna lebih baik mungkin kita ambil sikit tapi sentiasa kita buat. Contoh kita duk baca surah-surah pendek tu, suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bagi contoh duk amal 3 kali ke 10 kali ke 12 kali ke, sebut dalam beberapa hadis tu kan. Jadi istiqamah gitu daripada muda sampai kita pencen, sampai kepada hujung usia kita, Allah kan. Kalau kita istiqamah melakukan amal soleh ni, katakanlah tiba satu masa kita tak boleh buat amal tersebut kerana masyakkah, mungkin kita sakit, mungkin kita masuk hospital, malaikat tetap menulis amalan yang baik yang kita buat. Sebab itu untung, contoh orang lelaki, dia istiqamah pergi berjamaah, setiap waktu pergi dia berjamaah. Tiba-tiba PKP 2 tahun lepas kan, tak boleh pergi masjid dia. Dia masih tetap mendapat pahala yang sama. Sebab itu penting kita istiqamah. Jadi kita minta dengan Allah. Satu, minta hidayah. Yang kedua, minta taufik. Yang ketiga, minta istiqamah di atas jalan ibadah kita. Boleh ya ibu-ibu ya? Baik. Kita ringkas-ringkas je ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya kami hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikuti peringatannya. Kata Ibnu Katsir, maksudnya orang yang mampu mengambil manfaat dari peringatan hanyalah orang mukmin. Yang tadi orang yang ingkar, tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak menerima peringatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kedua, orang yang sebaliknya. Orang mukmin hanya orang mukmin yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima peringatan ini, fabashshirhu, maka berilah berita gembira. Apa dia berita gembira? Ada 2 berita gembira. Apa dia? Balasan yang mulia terhadap orang yang menerima peringatan. Fabashshirhu bimaghfiratin, dengan keampunan daripada Allah, wa ajrin karim, dan juga balasan yang mulia. Apa balasan yang mulia? Kata Ibnu Katsir, pahala yang banyak. Orang yang ikut jalan hidayah, yang ikut Quran ini, Allah bagi dua berita gembira. Yang pertama, keampunan Allah, dan yang kedua ialah pahala yang sangat banyak. Bila Allah bagi keampunan, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat ni ada banyak. Ada sebahagian daripada ulama menyebut 5 peringkat nikmat yang wajib kita bersyukur. Yang pertama ialah asfalun ni'mah, nikmat yang paling rendah. Tapi yang ni pun kita wajib bersyukur. Apa dia nikmat yang paling rendah? Ialah nikmat harta, nikmat anugerah-anugerah yang Allah bagi atas dunia, kesenangan hidup dan rezeki yang Allah bagi. Itu pun nikmat. Tapi di sisi para ulama itu nikmat yang paling rendah, pun kita wajib bersyukur kan. Yang kedua ialah a'lan ni'mah, nikmat yang paling tinggi. Ini memang wajib bersyukur. Apa dia? Nikmat kesihatan. Allah bagi kita sihat tu nikmat, tak ada galang ganti. Kita pergilah ke hospital, Allah, macam-macam penyakit. Saya minggu lepas sebenarnya balik ke kampung, jaga mak masuk ward kan. Jadi bila di dalam ward tu kita boleh tengok Allah, macam-macam penyakit rupanya kan. Allah, bila dah duduk dekat hospital tu, itu je lah yang
ada yang sedar, ada yang tak sedar, ada macam-macam lah. Jadi maknanya Allah, sihat itu satu nikmat yang sangat besar lah. Jadi kita bersyukur di atas nikmat kesihatan. Ada, kalau duit banyak pun kalau tak sihat macam tak ada makna. Jadi itulah bersyukur atas nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang ketiga disebut sebagai afdalun nikmah. Nikmat yang paling afdal. Apa dia nikmat yang paling afdal? Anak yang soleh. Tu kena bersyukur. Ada orang tak ada jodoh, kita Allah bagi rezeki, ada jodoh. Dan ada orang ada jodoh, ada pasangan tapi tak ada rezeki anak. Tapi kita Allah bagi rezeki anak, kita bersyukur. Ada orang memang ada jodoh, ada pasangan, ada anak, tapi Allah macam-macam ujian, Allah uji dengan anak dia kan. Allah tak dengar kata itu, ini, itu, ni, susah hati dia. Tapi anak-anak kita Alhamdulillah dengar kata, anak-anak yang soleh. Anak yang soleh itu nikmat yang afdalun nikmat. Dan ada satu lagi, a'zamun nikmat. Nikmat yang paling besar. Ada dua nikmat yang paling besar. Yang pertama ialah diampunkan dosa sebelum kita diambil oleh Allah. Ini yang kita nak ni ibu-ibu. Allah mengampunkan dosa kita sebelum Allah matikan kita. Ini a'zamun nikmat. Nikmat yang paling besar. Kita risau juga kita ni, ialah kita ni bukan maksud, banyak dosa yang kita buat, ada dosa, ada mungkin sebahagian daripada kita pernah melakukan dosa besar, ada yang tak pernah buat dosa besar tapi dosa kecil dia buat tu berkekalan. Dah buat kesalahan, buat dosa, insaf, taubat, buat lagi, Allah kan. Jadi kita risau macam mana, ya Allah, kita dah banyak sangat dosa kita ni, hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu. Mungkin dosa kita secara personal dengan Allah, mungkin dosa dengan makhluk, tak sempat nak minta maaf, macam-macam kesalahan kita, tapi kita tetap juga minta dengan Allah SWT supaya Allah ampunkan dosa kita. Jadi fabasyirhu, berilah berita gembira kepada orang yang menerima peringatan daripada Nabi dengan Allah memberikan keampunan. Jadi keampunan Allah itu sebenarnya a'zamun nikmat, sebesar-besar nikmat. Wa ajrin karim, dan Allah bagi pahala yang banyak. Pahala ni aset kita lah, harta kita di akhirat. Kita atas dunia, kita nak makan pun memerlukan duit, kan? Nak pergi mana-mana kena ada duit, nak buat itu, kena ada. Di akhirat, duit kita ialah pahala. Jadi orang ikut peringatan, dia akan kaya raya di negeri akhirat. Pahala yang besar, pahala yang banyak. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Allah Maha berkuasa. Dulu kita tak ada, kemudian kita ada, Allah menghidupkan. Kemudian Allah mematikan kita dan Allah menghidupkan kita semula. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menulis apa yang telah mereka kerjakan. Dalam kehidupan kita ni tercatat semua perkara yang kita buat, kan? Maksudnya berupa amalan-amalan. Amalan baik yang kita buat pun tercatat, amalan buruk yang kita buat pun tercatat, kan? Sebab itu orang yang melakukan dosa pada Allah, bila tiba di hari akhirat, orang yang mujrim, orang berdosa, dia terkejut melihat buku catatan amalan yang kita duk baca suratul kahfi setiap hari Jumaat, malam Jumaat tu, kan. Di Islam suratul kahfi tu ayatnya macam mana? Allahumma salli ala sayyidina ma li hadzal kitab, tu kan. Buku catatan apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal walau sebesar mana perbuatan kita buat, walau sekecil mana perbuatan yang kita buat, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang kita buat, tetap ditulis oleh Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecuali kita boleh tengok amal ibadah kita, amal jahat kita, kita boleh tengok. Itu yang kita takut, ya.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis amalan-amalan mereka. Wa atharahum, ini yang menarik, dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Maksudnya kami menulis amalan-amalan yang langsung mereka kerjakan, juga menulis amalan-amalan yang mereka tinggalkan untuk orang yang setelah mereka. Kami akan membalas bekas-bekas peninggalan mereka. Jika baik, maka balasnya adalah kebaikan. Jika buruk, maka buruklah balasannya. Allah. Sebab itu dalam tafsir Ibn Kathir ini, Syekh Ibn Kathir, dia mendatangkan satu hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amala biha ba'da. Hadis ni panjang, saya baca sebahagian ya. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang diradai dalam Islam dalam rangka memberi contoh kepada orang lain, maka ia memperoleh pahala amalan dirinya dan pahala orang yang mengerjakan setelah dia. Wa atharah ni benda yang ditinggalkan. Contoh macam ni. Dalam hadis ini pun sebenarnya, sebab warid hadis ini, ada seorang lelaki yang hidup dalam keadaan susah, luar daripada kota Madinah, datang berjumpa dengan baginda Nabi dan para sahabat. Keadaan lelaki ini dalam keadaan orang nampak dia ni orang susah sangat, tapi dia tidak meminta-minta. Ni bagus lelaki ni, datang bersama dengan dalam majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat yang melihat keadaan lelaki ni pun ada yang rasa kesian. Cuma masing-masing pandang-pandang. Ada seorang tu dia tengok dia tahu orang ni susah, lalu dia memulakan amalan sedekah. Asbab wurudil hadis, memulakan amalan sedekah. Dia bagi sedekah kepada lelaki yang miskin ini dalam satu mata wang perak gitulah. Bila dia mula bagi, orang lain pun turut sama bagi. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dia tunjuk contoh yang baik, dia memulakan. Bila dia mula, orang lain yang teragak-agak ni pun ikut sama. Jadi dia yang mula tadi, dia dapat pahala dia bagi, orang lain yang tiru perbuatan dia pun, orang tu dapat pahala dan dia pun mendapat pahala yang sama yang orang tu dapat. Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Walaupun mungkin kita tak buat amal soleh, tapi orang lain tiru kita buat amal yang kita pernah buat, kita tetap mendapat pahala kerana kita beri contoh yang baik. Dan sama juga dalam kalangan kita ni kan, orang yang suka baca Quran, ada guru Quran, ustaz-ustazah kan. Kita mengajar Quran kepada orang lain. Contoh kita ajar kepada anak jiran, baca Fatihah untuk anak tu pun pandai. Waktu kita mengajar tu, kita dah dapat pahala. Kemudian budak tu baca, dapat pahala pada budak tadi. Pahala yang sama kita juga dapat. Kemudian dia beramal dengan Fatihah yang kita ajar tu tadi. Sepanjang dia beramal, dia mendapat pahala yang berganda-ganda. Pahala yang berganda-ganda sama itulah juga kita akan dapat. Allah. Kemudian dia ajar pula kepada adik dia, contoh kan, atau ajar pula pada anak dia pun pandai, anak dia baca, anak dia dapat pahala, dia dapat pahala, kita yang pernah mengajar tu pun kita mendapat pahala yang sama. Sebab itu cubalah sedaya mungkin mencari pahala yang berpanjangan. Sebab itu dalam tafsir Ibn Kathir ni juga didatangkan dengan satu hadis yang lain last ya. Dia kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila matinya anak Adam, terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Min ilmin yunfa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat, wa waladin salihin yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan, sadaqatin jariyatin min ba'di, sedekah jariah selepas itu. Sebab itu kita cuba cari amalan-amalan yang memberikan pahala yang berpanjangan. Sebab itulah saya sebut di sini pengajaran ayat yang terakhir, kita memperbanyakkan amal yang berterusan. Sebagaimana hadis tadi kan, bila kita mati je, terputuslah amalan kita. Dah tak adalah pahala sembahyang kita yang kita biasa buat tu. Tapi ada lagi amalan yang berterusan. Antaranya ilmu, macam tadi kan, kita ajar benda yang baik. Tak semestinya ilmu-ilmu dalam konteks ilmu Islam ataupun ilmu agama. Ilmu-ilmu biasa pun yang kita duk ajar, kita pakar dalam bidang apa. Ajarlah kepada generasi yang lain yang bermanfaat. Generasi selepas kita tu buat
hingga memberi manfaat, kita tetap mendapat pahala yang sama. Ilmu yang memberi manfaat ataupun anak-anak yang soleh, inilah yang kita nak, ya. Anak yang soleh sentiasa mendoakan kita. Kita berada di alam sana, tapi pahala doa anak kita sentiasa berpanjangan, ya. Dan yang ketiga, macam biasalah, sedekah yang jariah, amal ibadah, sedekah ini yang berpanjangan. Walaupun kita dah tak ada, selama mana apa yang kita infakkan tadi memberi manfaat kepada agama, kepada orang lain, kepada ummah, ya, kita tetap mendapat pahala tersebut, ya. Saya kira memadailah, ya, ibu-ibu dan ayah-ayah pada pagi ini, ringkas ayat 8 hingga ayat 12 daripada surah Yasin. Mudah-mudahan, ya, kita mendapat sedikit manfaatlah daripada perkongsian saya pada pagi ini. Itu sahaja apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang terkurang secara bahasa adat dan adabnya disandarkan pada kelemahan diri saya lah, ya.